Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati tuan pengerusi majlis yang baru saja memberi kata-kata alwan sebentar tadi. Seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau Al-Hidayah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak ke hadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita hadir mengerjakan solat maghrib berjemaah pada malam ini. Dan Allah Ta'ala izinkan kita duduk dalam majlis ilmu. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah. Dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keampunan, keberkatan, rahmat, yang mana insya-Allah bakal memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Yaumul Mahsyar nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah tazkirah pada malam ini nampak-nampaknya berkisar dengan Ramadan lah. Kerana kita bakal menyambut ketibaan bulan yang sangat hebat, sangat mulia, penghulu segala bulan. Maka bukan tajuk lain dah oleh. Kita ambillah sedikit sebanyak peringatan pada malam ini insya-Allah untuk persiapan dan membangkitkan semangat kita untuk menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan dapat mencapai kemenangan di dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah. Maka tazkirah pada malam ini saya guna kitab 40 hadis Penawar Hati karangan Syekh ataupun susunan daripada Al-Fadhil Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita petik satu atau dua hadis dalam kitab ini berkait dengan puasa insya-Allah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, suatu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. رواه البخاري. وفي رواية النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan berkelakuan dengan dasar dusta, artinya berdusta dengan anggota, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan apa-apa ganjaran ke atas keletihannya meninggalkan makan dan minum. Maksudnya berpuasa. Hadis ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Dan dalam riwayat Imam An-Nasai juga daripada Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperolehi daripada puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga. Jadi dua hadis yang nampaknya tuan pengarang mendatangkan kepada kita dalam satu tajuk hanya beroleh lapar dan dahaga. Sedikit keterangan daripada tuan pengarang. Dalam berpuasa, hendaklah kita menjaga adab yang zahir dan juga adab yang batin. Yang dimaksudkan dengan adab zahir ialah menjaga puasa itu agar sah menurut pandangan ilmu fiqh. Maka kita mesti menahan diri daripada makan, minum dan dari segala yang membatalkan puasa. Dan yang dimaksudkan dengan adab yang batin ialah kita menahan anggota badan dari mengerjakan maksiat dan menahan mata dari melihat perkara-perkara yang haram, seperti melihat aurat perempuan yang bukan mahram. Dan kita hendaklah menjaga telinga daripada mendengar bunyi-bunyian atau percakapan yang diharamkan oleh syarak. Dan juga hendaklah kita memelihara lidah daripada bercakap bohong, mencaci orang, bercakap kasar yang boleh menimbulkan permusuhan dan seumpama dengannya. Selain dari itu, kita dituntut pula untuk menjaga anggota badan yang lain daripada membuat dosa, seperti kaki, tangan, terutamanya perut. Mesti dijaga supaya jangan diisi dengan ketika berbuka dengan makanan yang haram. Apalah gunanya berpuasa daripada makanan yang halal. Kemudiannya berbuka puasa, perutnya dipenuhi dengan makanan yang haram yang menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sedikit keterangan daripada tuan pengarang berkait dengan dua hadis yang kita baca pada malam ini, berkait dengan Ramadan, berkait dengan puasa. Kita sedia maklumlah, puasa Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Sehingga dikatakan 6 bulan sebelum Ramadan tu standby dah. Bukan hari nak puasa baru siap. 6 bulan sebelum nak masuk Ramadan itu, maka para sahabat telah pun rancak memperbanyakkan atau mempersiapkan diri untuk menambah akan amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana nak isi Ramadan ini dengan sepenuhnya. Kerana matlamat Ramadan hak besar sekali, la'allakum tattaqun. Hak itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemuncak daripada orang yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh, jaga belaka apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala zahir dan batin. Maka akhir sekali ayat Allah sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan di sini adalah dengan maksud, kata ulama-ulama, garanti kamu jadi orang yang takwa. Macam mana cara dia? Dengan berpuasa sebagaimana yang disuruh oleh syarak. Bukan puasa ni sebagaimana yang dipegang sebahagian besar daripada orang Melayu pegang puasa, menahan lapar dan dahaga. Menahan lapar dan dahaga ni nak tahan lagu mana lapar. Memang orang puasa ni lapar. Orang puasa ni memang dahaga. Orang tak makan, tak minum, dia mesti lapar, mesti dahaga, nak tahan lagu mana lapar. Jadi kalau lapar batal puasa. Bukan menahan lapar dan dahaga, tapi menahan diri daripada makan dan minum. Bukan 2 perkara saja, bahkan jima. Bukan 3 perkara saja, bahkan seluruh perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa.
Itu maksud puasa. Nah, kan hanya tak makan, tak minum, tak makan, tak minum, dia panggil puasa budak-budak tadika. Tak makan, tak minum saja. Nah, start daripada balik sekolah, siapa pukul menyanda tengok TV. Itu kelas puasa budak-budak. Adapun kita tak lah. Kelas kita puasa orang tua. Hak esok sekarang nak bahang tanah. Takkan kita nak puasa macam kelas budak-budak. Hanya tak makan, tak minum. Mata tak puasa, telinga tak puasa, lidah tak puasa, kaki tangan, kemaluan, perut tak puasa. Boh. Bawa tak makan, tak minum, mudah sangat puasa kalau gitu. Bagaimana nak capai la'allakum tattaqun? Hanya menahan dua perkara sahaja. Tak boleh. Lalu diajar oleh Nabi menjaga 7 anggota daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka kitab-kitab tasawuf, antara anggota 7 anggota yang kita kena jaga, bahkan wajib jaga. Tak jaga, maka salah satu anggota yang kita tak jaga itu akan diheret oleh malaikat masuk dalam neraka. Bukan saja bulan Ramadan, bahkan bulan yang lain juga kita wajib jaga 7 anggota ni. Kita tak faham bulan Ramadan saja dah lewat maksiat dah bulan lain. Bulan ni nak bulan Ramadan tak lewat dosa dah baik. Dah bulan lain buat dosa baik sama kau. Cuma bulan Ramadan lebih-lebih lagi kita kena jaga segala-galanya. Bulan lain bukan bulan dah buat ibadat, buat juga ibadat. Dah bulan Ramadan parah daripada bulan lain. Itulah amalan-amalan salafus salih. Tidak meringankan akan ibadat, apatah lagi ibadat hak fardu, hak sunat ditambah. Dengan i'tikafnya, dengan sedekahnya, dengan tahajudnya, dengan Qurannya, Allahu Rabbi. Kita buka kitab-kitab ulama-ulama yang khatam Quran dalam Ramadan saja, bukan sekali 2 khatam. Satu hari 2 kali khatam, biasa kan? Salafus salih. Kita sebulan Ramadan khatam sekali suhu sangat. Biasa ke tu? Orang Kedah bagi biasa. Sebulan sekali khatam, biasa. Jadi tahun ni kita nak buat luar biasa. Tahun ni sebulan Ramadan 3 kali khatam, boleh tak? Lo bunyi. Sabar. Dah pun nak tubi. Biar cita-cita kemah tu. Cita-cita biar tinggi. Cita-cita nak jadi dia. Kita cita-cita nak jadi ulama besar. Tak apa. Macam Imam Syafi'i. Walau besar sekarang tak boleh jadi, Imam Syafi'i mungkin jadi ustaz kapung. Tak apa. Biar besar dulu cita-cita. Segala cita-cita kita boleh tercapai biiznillah, dengan izin Allah. Melainkan beberapa cita-cita yang tak boleh capai, warna-warna pun tak boleh capai. Yang ni cita-cita nak jadi Nabi tak boleh. Nampak? Cita-cita nak jadi Nabi tak boleh ke boleh? Ni mamak cita-cita nak jadi MD bila besar. Kita nak jadi Nabi tak boleh. Warna mubah dah ketung ke apa? Tak boleh. Nak jadi Rasul tak boleh. Nak jadi sahabat tak boleh. Hamba gini ustaz, hamba bila besar lagi nak jadi sahabat Nabi tak boleh. Nak jadi tukang jual belebat tak apa. Nak jadi sahabat Nabi dah cukup syarat. Pasal syarat kita beriman dah, sahabat beriman, kita beriman. Syarat kedua, dan dengan Nabi, tengok sendiri Nabi. Dah kita dah dengan Nabi. Dah Nabi wafat dah. Kita dah dengan YB je. Nampak? Maka kita tak boleh jadi sahabat. Walau tak dapat jadi title sahabat sekalipun, kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ngaku kita umat, padang dah. Tak apa dah, cukup dah. Adapun kita nak jadi orang yang Allah Ta'ala kasih, nak jadi wali Allah, nak jadi tok guru, nak jadi kekasih Allah, ini boleh.
Ataupun bulan Ramadan kayak gini, ya Allah ya Tuhan aku, kalau danglah dengan umur aku, memberi aku umur yang panjang, aku naklah ya Allah mati dalam Ramadan. Boleh tak? Tapi tak ada orang niat gitu. Mati bulan Ramadan nak raya guna. Aja raya nak pasang beli. Nak pergi nak akal. Nah, mati dalam bulan Ramadan, ya Allah ya Tuhan aku, tapi tak mau tahun ni. Dia gak pilihan tau. Nah, kalau boleh biar ngunjung-ngunjung kan. Nah, 80 tahun lagi ke. Aduh. Bagi aja Allah Taala. Kerana orang mati bulan Ramadan, bulan baik. Nah, nisbah pada bulan Ramadan. Kalau nisbah pada tempat Mekah, Madinah. Nah, dah kalau lain molek tak? Molek, tapi hak Nabi sebut tempat hak lebih Mekah, Madinah. Nampak? Nisbah pada hari Jumaat. Baca orang mati hari Jumaat untung lah. Keuntungan besar. Mati hari Jumaat, dah boleh nak pilih ni. Tapi doa minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, nak mati hari Jumaat. Nah, aman atau bebas daripada fitnah kubur. Hari Jumaat. Kelah hebat. Takdir kata mati dengan malam, nak malam Lailatul Qadar. Barang ni boleh minta dengan Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Khijamu hai manusia, hai hamba aku, doa. Astajib lakum, aku mustajab. Aku perkenan, aku makbul. Mudah je, mudah ni. Asalkan permintaan yang tidak haram sudah. Jadi azam kita pada tahun ini, bulan Ramadan tahun ni, aku nak khatam paling kurang 3 kali. 10 hari pertama Ramadan sekali, 10 hari kedua, jadi 20 hari Ramadan ni 2 kali, dan 10 hari terakhir 1 kali lagi, jadi 3 kali khatam. Mudah-mudahan wahai Allah, Allah ni dia beri kekuatan pada kita. Macam kita boleh mari surah malam ni dah. Pasal apa? Allah beri kita taufik. Ni dia tak kira sihat atau sakit, tua atau muda. Dan Allah Ta'ala beri taufik, orang tua boleh mari rumah Allah Ta'ala. Bawa walau dengan bawa tokak. Tokak pula kaki pak. Bukan kaki kaki pak tokak mari. Boleh siapa? Pasal Allah beri dia taufik. Umur kat 80 boleh mari surah. Kena molek jadi tu bila dah pula. 5 kali sehari bang. Pasal Allah beri dia hidayah dan taufik. Kelas tu. Untung lah. Kalau Tuhan tak beri hidayah dan tidak beri taufik, mudah dak dang mari surah. Sibuk kat projek. Gari itu duduk kabin lagi. Lawak lagu mana sibuk dak tahu benda kita dah. Duduk kat lori pasir. Tepi mesin nak buat apa dah. Jadi sibuk dak tahu benda. Umur berapa orang? Kita 32 baru. Umur muda no. Tapi dak dah mari surah. Ni 72 boleh mari rumah Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Imam kapim ni tak ada pim apa? Takwa. Allah beri dia hidayah, beri dia taufik. Boleh mari. Dan Tuhan beri taufik, duduk jauh boleh mari surga. Betul tak? Dan Tuhan tak beri hidayah dan tak beri taufik, duduk bira surga tak boleh nak mari. Tak ada hidayah tu. Atau dapat hidayah tapi tidak ada taufik. Duduk sebelah surga ni keuntungan yang sangat besar. Orang dulu-dulu nak buat rumah, cari dekat masjid dekat surga, dekat masjid dekat surga. Betul tak? Dia tanya orang tua-tua. Cari orang tua-tua hak saleh lah, jangan koleh. Jadi main dang pagi petang siang malam. Tu tambuh tu. Hak juru harah mana? Cari kat surga, kat masjid. Pasal apa? Mudah nak pergi.
Kita nak buat rumah, nak dekat dengan sekolah. Nak dekat dengan tempat lagi makan kedara. Nak buat dengan kita, ni perlu. Jauh dari rumah Allah, boleh mari. Nampak? Duduk marang. Boleh mari oleh ada mana? Duduk ke badak, pergi kuliah marang. Pergi dengar marang. Duduk ke layung, mari dengar ke badak. Dah. Tu contoh. Ada orang ramai dengar surah tu. Ramai no. Dah orang luar saja. Kena molek lah. Dah orang kampung tu, ada 2 orang. Ada jenis gitu dah. Mana buat kau ni? Padahal orang kampung tu kat 2,000 orang. Tapi mari surai 2 orang. Seolah-olah 2 orang ni je nak masuk syurga, hak lain patak neraka belaka. Seolah-olah gitulah. Tapi kalau kita kata ambo kasam no. Ia bukan masalah kasam, masalah lembut ni. Dia masalah kita nak hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana barang ni barang mahal. Bagaimana Allah Ta'ala nak beri hidayah kita tak ambuh duduk jalan kebenaran. Jumpa dengan ulama'-ulama' tarik muncung catung muka-muka. Jumpa dengan tok guru berlebihnya dengan muka. Dah Tuhan nak beri hidayah macam mana? Quran setahun pegang sekali, baru ni malah sepu. Lepas tu dak pegang tahun depan pula kalau mampu rah. Habis gitu je lah kita dah. Ni masalah kita masyarakat Melayu. Beribadat bermusim. Jadi hamba Allah Ta'ala bermusim. Ramadan baru mari surah. Tahu tak? Kaki gambar mari. Masa muka dah melu. Tak ji mari. Piyuh dah ji pakai. Pakai piyuhnya. Apa? Terawih. Bapa terawih wajib pada. Sunat je kan. Nak semayang di rumah tak ada masalah. Dia kata mayang masjid ya ustaz, mayang surah mangat ke. Dah semayang fardu, apa dah semayang surah masjid. Tambah semangat fardu. Fardu kita nak semangat. Mayang rumah dak jurah ke. Tahu tak? 5 waktu ni, mayang rumah jurah ke? Dak jurah ke mayang rumah. Kita yang pakai comel ni pasal mari surah, kecil semayang rumah. Comel pakai. Macam orang bela kambing. Dah. Dengan kain belakang ya. Kilah baju dah akan mayang tu. Tu dah ayah haji. Mayang mayang gari kena malak baju singlet tu pakai. Dan ni bakal lawa macam tak pergi menikah mayang surah, mayang masjid. Dengan kain-kain saping. Munyo hati kolok atas pelu. Mana? Sehari kat ramai, dah ada rumah. Rumah semayang. Abi waladhalin rokok lalu. Tak ada surah-surah dah. Waladhalin dalam rokok dah. Allahu akbar. Nampak kan? Mayang masjid, semayang surah jadi juru sikit. Itu pentingnya kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan marah mari surah, marah mari masjid. Tapi biarlah itu bukan permulaan dan bukan penakhiran kita pijak rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan saja nak mula-mula molek, hak akhir sekali kita nak molek juga landing kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak dikira tu akhir. Hajat kita, impian kita husnul khatimah. Mati kat esok lusa dalam keadaan molek, husnul khatimah, penutup yang molek. Macam mana Tuhan nak pilih penutup yang molek, sedangkan kita buat benda dah molek. Kita naknya tengok baca surat khabar kan. Orang ni mati dalam masjid, tu imam mati dalam sujud, tu bila mati tengah bang subuh, dia baca surat khabar. Macam berita dalam Facebook kan. Tu bila rebah apabila sedang melaungkan azan. Tengok-tengok bang subuh dah ada rebah. Hayya 'alas salah dah ada senyap dalam. Hak duduk rumah kata guana pula tak ada hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah guana rebah dah kawan tu. Allah Ta'ala terik nyawanya
dalam keadaan melaunkan azan. Debang homo. Nah, sabit pula dengan amalan dia, keikhlasan dia, Tuhan pilih ya. Nak kita Tuhan nak pilih macam mana, bang pun tak anda. Nah, nak mati dalam sujud semayang pun tak. Nak mati dalam sujud biar semayang. Baru mati dalam sujud insya-Allah dah. Allah izin nah. Dan ni semayang pun tak. Kita lah boleh nak mati dalam masjid tak. Dah mari masjid tau. Ada hari dah nak pilih lagu mana. Dia mati ni dia tidak munafik. Mati ni dia tak boleh buat reka-reka. Tak ada malaikat mari khabar mu kat gini nak mati dah ni mu derah mu pilih derah nak mati masjid ke mu nak mati kat kelang alam. Ada malaikat mari khabar itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai aja tempoh masa itulah ditetapkan oleh Allah Taala, tidak diperlewat, tidak diperlambat walau satu saat. Tak ada pilihan apa. Mu tengah buat baik, sampai masa mati dalam keadaan berbuat kebaikan. Mu tengah buat maksiat, sampai masa mati dalam keadaan buat dosa, buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala beri kepada kita ikhtiar kan. Kita ni ulama kata ada dua. Yang pertama ikhtiar, yang kedua ibtira. Ikhtiar ni kita usaha kita buat. Usaha mari surah, usaha mari dengar, usaha belajar ilmu agama. Ibtira ni terpaksa. Barang hak terpaksa tidak dikira sebagai dosa sisi Allah. Faman yurra ghaira baghin wala 'adil fala ithma 'alaih. Mana-mana orang yang terpaksa, dipaksa buat satu-satu benda salah, tidak dikira dosa. Orang paksa kita jangan semayang gari. Mu semayang gari aku pergi atas pelem. Kita tengok pistol sungguh. Saudara. Kalau pistol kedai dia boleh tahan kira. Pistol sungguh. Nyak bubuh atas mananya kepala kita. Maka meninggalkan solat maghrib kerana dipaksa, maka tidak berdosa. Asal tak semayang sewaktu dosa besar. Mazhab Hambali jadi kapi tu dak semayang sewaktu sengaja. Dan ni kena paksa. Ataupun ibu golobong tekau. Mumayasa aku tang atas kokmu. Kita kenal dia ni memang hak palpan, memang itaki sungguh tekau orang. 2, 3, 4 orang mampu belaka. Maka kita tak semayang hari itu, maka tidak dikira dosa sisi Allah. Pasal apa? Pasal dipaksa. Ni cerita dia. Mari bulan Ramadan dipaksa pula kita tak payah puasa. Isu kita buku dah pula. Siap mari nasi kukuh. 3 buku suruh makan. Allah Rabbi. Dah lah tengah hari. Tapi kata ulama-ulama dipaksa dengan benda yang boleh memudaratkan, mengancam nyawa. Tak apa. Tapi tak kalau ibu pedang plastik, tu buka atas. Atau ibu pistol air. Pistol air tembok 6 minggu dah dia apa? Buka atas rasa habis Ramadan wajib kena qada. Ni sungguh ni. Benda-benda hak tajam, benda hak boleh memudaratkan. Ia bocok atas dahi. Mana kalau mudah buka puasa, aku tang ngecok. Kita tengok cok pun. Cak buaya. Kalau kena kurang-kurang 13 jahit. Ataupun tahlil 3 hari. Faham? Maka kalau begitu makanlah, minumlah, tak ada masalah. Dah kena qada tak? Dah kena qada. Puasa kita pada hari itu sah. Ia sama macam lupa kau, dah ingat. Biasa hari-hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dah ingat. Jenis kaki dah je puasa macam kita ni. Memanglah mana dah ingat ni makan hari pertama tu makan dah. Pagi tu orang dah jemput bini kita. Orang ni bodoh. Dah ingat. Kita makan juga jemput dah banyak mana ada spesial. Maka pada hari itu kalau dah ingat sungguh, dah watak puasa kita dah. Dah watak. Nampak? Dah watak dah.
Mana sekarang boleh buka sama ngerti imam. Pada tadi dia ingat dah ni. Kenyang dah dia bahan jepuk. Nah. Sekarang buka, boleh buka dengan orang lain sama. Pasal apa? Dikira puasa juga. Fal yutimma saumahu, kata Nabi. Sempurnakan akan puasamu. Pasal apa? Dia ingat sungguh. Jangan buat lolok. Dia ingat sungguh. Kita kena ikhlas, kena jujur. Memang dia ingat sungguh. Balik daripada kerja tengah hari, dah kita gong hari. Ada kan hari dia ingat sudah minum lah bubuh syawang atas meja. Puasa ini. Maka dak batal puasa. Walau kita minum 2 jam air dak batal. Tu kata kalau maknanya kita dah ingat sungguh tu rezeki tu Allah jamu kita pada hari itu. Nampak? Jadi hadis yang kita baca tadi, Nabi kata kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Yang mana yang berpuasa, Nabi kata ramai puasa. Kam min saimin, betapa ramai di kalangan umatku yang berpuasa. Laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Tapi sayang, yang dia dapat daripada puasanya itu hanya lapar dan dahaga sahaja. Maksudnya tak dapat apa-apa pun ganjaran di sisi Allah. Ni kita takut puasa sangat. Lapar sama lapar dengan Tek Bilal, sama lapar dengan Tek Imam. Tengah hari nyada macam nak mampu muka. Sekarang orang dapat pahala belaka, stokor orang boleh pahala. Dada kita tak dapat. Pasal apa kan ni? Ada beberapa perkara yang kita buat menyebabkan batal atau berkurangnya pahala puasa kita. Apa dia ni? Tak pengarang sebut tadi. Tidak jaga mata, tidak jaga lidah, tidak jaga telinga. Daripada buat maksiat kepada Allah. Siang Ramadan tengok aurat orang puang. Oleh-oleh ada. Batu kita katakan bulan Ramadan kalau boleh dah sebuka TV. Pasal dalam penuh maksiat saja. Nampak? 99.99% maksiat dalam tu. Hak ada maksiat tu cerita apa kuliah. Tu dah macam mana pun. Tafsir Quran. Kena boleh tafsir Quran awak 2 pagi. Kedua pagi awak tafsir Quran, atau kapek tidur. Betul tak? Dia nak ingat. Cerita-cerita hak maksiat, hak bahan lara ditayangkan pada waktu-waktu yang kita hak ramai-ramai ni tengok istirahat. Waktu garib, betul tak? Waktu banyak tayang siaran cerita-cerita hak sedap-sedap yang menarik minat bukan saja para remaja, bahkan orang hak nak mampu esok sekarang pun menarik minat juga tengok drama-drama. Ni awak apa ni? TV 3, TV 1, Astro habis cerita bersambung-sambung. Pukul 7 tu siap dah ditayangkan. Pada pukul 7 ni tepat umat Islam tu mana? Lebih-lebih lagi orang laki-laki tepat tu mana? Pukul 7 ni maghrib ni. Masjid surga lah. Tiba-tiba maghrib dia duduk congok-congok depan TV. Nak tengok ke drama. Tu kau daripada muda sampai ke berubang bulu tiup. Tengok ke drama. Awak kau tak puas. Barang dunia tak akan puas. Kejar lah ke mana pun tak puas. Bayang-bayang. Kannya boleh. Kejar. Hak anak-anak, hak cucu-cucu, hak toki-toki, hak mak-mak. Di anak-anak 7 keturunan. Duk layang ke drama. Tok guru buka kitab masjid juga tak layang. Hak muda-muda laki-laki tu kedai kopi, roti canai, ni bahan mi goreng tu tak? Ni bahan martabak.
garik boleh. Nah, nak pergi jerkah anak orang. Nah, salah jerkah nyetang golok atas dahi kita. Udak-udak le ni nah. Tak boleh tegar kok siap ha. Imam tegar. Tak adanya tayang putus syikat imam. Nah, balik kena congek. Nah, ada suti saya. Nah, awak guna. Tengok saja ya. Tegar dalam kuliah, kena marah pula kalau tegar. Nah, awak guna nah. Nak kita nak tegar di mana lagi? Dengar je ni tak setuju. Dia tengah jawab kok gitu. Dah muang ngajar pada. Mengajar senang, banyak lagi kosong kat masjid-masjid kat surau-surau. Nah, pergi ngajar. Banyak lagi kosong dah, pergi isi. Lepas tu mengajar sebagaimana hak munak. Ya, betul. Dah kena tak ngajar gitu. Dah mau ngajar biar kena. Mengajar biar kena. Allahu Rabbi, tak patut pun lah. Kerana tempat orang beriman kepada Allah waktu maghrib adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kampung lain tak ada surau. Kampung kita ada surau, alhamdulillah. Betul tak? Kampung lain tak ada masjid. Nak pergi masjid kena molek jauh, berbatu-batu. Masjid dengan rumah kita, Allahu Rabbi, sebatu dah apa? Ada 3 langkah. Nah, masjid dengan surau dengan rumah kita. Nah, kan kata jauh. Kalau tak pergi apa, tak pergi orang ngajar surau balang apa tak pergi. Dah aku duduk mana? Duduk mana? Aku duduk Afrika pulau. Duduk Afrika cari makan besu. Nah, datang pergi surau, boleh tahan kira nah. Tak duduk bega surau, depan surau, belakang surau. Tak rajin lagi. Nah, ni penyakit umat Melayu Islam. Yang kita nak berobat, ayo nak berobat penyakit hati ni. Walau bagaimanapun kena berobat juga. Pasal barang ni kalau tak berobat, maka akibatnya hari akhirat kena celup dalam hospital api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kena jaga 7 anggota kita, mata kena jaga. Sahabat-sahabat jaga mata Allah Rabbi. Kita cerita sama-sama dah kisah ni. Sahabat Nabi nama dia Sa'labah bin Abdul Rahman. Yang Nabi utuskan ke Madinah. Satu pekerjaan Nabi beri ke dia satu amanah. Sampai di Madinah kita rekah cerita panjang, kita rekah lah. Sampai di Madinah, dia masuk ke kampungan Madinah kanan kiri rumah orang. Kemudian pada petang tu masuk saja kampung Madinah, angin tiup dalam keadaan yang sangat-sangat kencang. Sehingga kan ada suatu rumah yang terselok rasi 300 selok, angin tiup kuat. Nah, selok rasi dia. Maka sahabat Nabi Sa'labah ni nampak orang puan duduk dalam rumah, dalam keadaan tidak menutup aurat. Dalam rumah lah kan purdah. Ada sempurna tutup aurat. Kena balik pakai baju saja je. Duduk-duduk dah kan dalam rumah. Maka lasir tirai tu selok bila ditiup angin ternampak. Bila ternampak tu Allah derah-derah dialihkan pandangan matanya. Nampak dah setarang aurat orang puan. Sehingga dia berasa takut nak balik bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut adalah nak temu dengan Nabi. Sa'labah bin Abdul Rahman ni di antara sahabat yang berani jumpa dengan Nabi. Sehingga dia tidur pada pintu depan masjid. Bila mari Nabi, biar dia orang pertama jumpa dengan Nabi. Bagi tengok muka Nabi. Tengok muka Nabi suatu rahmat. Nampak? Jadi dia hari itu malu nak balik jumpa dengan Nabi. Dah balik hanya. Sehingga kan pada tempoh yang amat-amat lama, Nabi pun tanya sahabat-sahabat, guana Sa'labah bin Abdul Rahman dah balik-balik ni. Tak ada tanya khabar dengan lagu mana ni. Akhir sekali utus sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar. Agi tolong tengok kok guana-guana keadaan sakit ke apa ke. Maka Sayyidina Umar gilah cari Sa'labah bin Abdul Rahman.
Cari. Payuh juga nak jumpa. Sehingga kan balik semula jumpa dengan Nabi. Katanya Umar, "Hei Rasulullah, tak ada hamba cari kata riti ya, tak ada." Maka Nabi kata, "Mutera cari ikut kawasan-kawasan pergunungan. Koko ada situ mana tahu." Cari pula tu kawasan bukit-bukit tu. Lalu kok tu tiba-tiba nampak orang tengah bela kambing. Tanya orang situ, "Ada nampak mananya?" Seorang laki-laki nama Sa'labah. Maka orang lelaki bela kambing dia kata, "Tak ada nama Sa'labah. Guana penampilan dia? Dia ni orang kuru ke?" Tapi berakhirlah buat pelakor. Orang-orang happy. Ada tak? Dia jalan kok laju. Sekali dia jalan memang macam turun daripada bukit. Laju sungguh dia jalan. Kata hak tukang bela kambing ni, ada seorang laki-laki tapi kuru benar. Kuru kering. Bukan kategori kuru kategori kuru kering. Kuru sangat-sangat. Tapi dak kelakar dia menangis semua. Kalau jumpa kau sedih muka-muka. Tapi jalan laju lah. Kata si Nomor dah mana dia duduk. Dia duduk atas-atas bukit kau kan. Cuma bila dia nampak aku bawa susu kambing apa semua, mari turun minta. Kamu tu lah tunggu sini tu. Pokok karang dia ada ke apa ke. Pendek cerita, dah lama turun sungguh seorang laki-laki daripada puncak bukit. Mendapatkan pengembala kambing tadi untuk meminta segelas susu. Sayyidina Umar tengok daripada jauh. Dia tengok, betul dah memang Sa'labah sungguh. Maka Sayyidina Umar pun pergi kejar sungguh. Sayyidina Umar ni gagah. Kejar ke Allah. Macam buat siang baik Aju. Dan bila Sa'labah paling tengok Umar kejar, dia lari. Dah, masa yang baik. Dah pegang dulu. Bila Umar pegang Sa'labah, maka Sa'labah pun tiba-tiba nak mengatakan kepada Umar, "Hei Umar, apa yang mu pergi pegang aku? Adakah telah turun ayat daripada Allah Ta'ala?" Umar kata, "Mu turun ayat benda mu ni. Aku nak pegang mu, aku nak balik nu Nabi tanya mu apa lama ngak mu dak balik. Ke PKP. Tapi tu kita tambah je tu. Apa yang mu lama ngak dak balik ni? Nabi tanya mu. Mu kerja benda yang lama sangat. Maka pun dak cakap banyak, Umar pun balik Sa'labah. Dalam perjalanan itulah jatuh sakit. Dia tu jatuh sakit. Maka singgah bawa pergi rumah mak dia. Umar pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Guana ramak Umar? Jumpa dah?" "Jumpa dah ya Rasulullah." "Patut guana ramak?" Dia ada di rumah mak dia. "Adakah patut saya bawa dia jumpa dengan Rasulullah pasal dia jatuh sakit kan?" On the way tu jadi sakit. Dia apa kena dia pun tak tahu. Maka Nabi kata, "Ayah habis aku pergi kat dia." Nabi pergi kat dia. Rekah lagi cerita banyak potong ni. Potong banyak. Nabi siapa kat rumah Sa'labah, beri salam minta izin masuk. Maka Sa'labah pun mengizinkan Nabi masuk. Dalam keadaan Sa'labah terbaring di atas tikar, maka Nabi pun menghampiri Sa'labah, kemudian duduk dekat Sa'labah. Nabi ambil kepala di Sa'labah, Nabi buat tariba. Ni kasih sayang seorang Nabi kepada sahabat. Nabi tak buruk sangka. Ambil kepala buah tariba. Biasa kan? Kita dah ajak duduk atas riba kawan-kawan kita. Awak tu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bah ni wak kali. Tak bila ada atas riba tu imam. Tu baru rapat ukhuwah sungguh. Tu cara dia dah. Takut aku dah atas riba. Mari duduk. Baca nak boy wa alif peha dia. Blotung atas dai apa benda ni. Atas sembing Bobo atas riba Sa'labah wa alih. Duduk atas latar mula. Tambah duduk atas riba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kan Nabi ambil balik, duduk atas riba, bubuh atas riba balik, tambah juga. Sehingga beberapa kali Nabi kata, hei Sa'labah, pasal apa mu tak mau duduk atas riba aku lah? Mu tak sayang aku dah ke gua ni? Kata Sa'labah dalam keadaan amat-amat sedih, ya Rasulullah, bukan aku tak mau duduk atas riba mu, cuma aku berasa tak layak, diri yang penuh dengan dosa kepada Allah, duduk atas riba orang yang sangat mulia sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, apa yang mu kata ni? Mu cakap benda ni ngarut sekali ni. Kau cerita kau. Kata Sa'labah bin Abdul Rahman, ya Rasulullah, ketika mana aku sampai ke perkampungan Madinah, aku telah buat dosa besar, hai Rasulullah. Dosa benda ni, kata Nabi. Dosa aku telah melihat akan aurat perempuan. Ketika mana angin bertiup kencang, terselok langsir tirai rumah dia, maka aku ternampak aurat dia. Kemudian aku berasa takut kepada Allah, bimbang mataku hari akhirat kena bakar di api neraka. Dan aku malu nak melihatmu, aku malu nak temu denganmu, mata penuh dosa gini, nak tengok jasad yang mulia. Oh, dak padang, dak layak sikit abuk, apatah lagi nak tidur atas riba. Maka Nabi kata, dah mu nak dia. Apa hajatmu dah mu nak dia ni? Sekarang ni mu nak dia, acuh royak kau. Maka Sa'labah kata, aku nak mu wahai Rasulullah, mohon doalah kepada Allah, biar Allah Ta'ala mengampuni akan dosa-dosaku. Tengok, hebat sahabat ni. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, on the spot Allah jawab. Allah kata, hei Muhammad, khabar kepada Sa'labah, aku telah ampun dosa dia. Nabi kata, hei Sa'labah, Allah perkenankan doa, Allah mengampuni akan dosamu. Lepas tu mu nak benda lagi, Allah tanya pula nak benda lagi. Allah, Nabi tanya ni, anugerah so, peluang so. Bayang kalau Nabi tanya kita nak benda, jawab so lalu nak syurga, nak benda lagi. Tapi kalau orang awak pada nak nikah orang lagi boleh. nak bini pula lagi. Orang nak so sekali syurga Allah Ta'ala, nak Allah Ta'ala apa rasa ni, tengok sahabat. Bila Nabi tanya pula kali kedua, kata Sa'labah, aku nak mu redha kepada aku. Maka Nabi kata, ya, aku redha kepadamu, hei Sa'labah. Kemudian kata Sa'labah dalam keadaan terketuk-ketuk, ya Rasulullah, apa ni kaki aku berasa lain rupa-rupanya dia nak meninggal, roh dia nak keluar, rasa macam semut mengayak serba daripada kaki naik atas. Maka Nabi mentalqinkan Sa'labah, la ilaha illallah. Kemudian dia boleh mengucap la ilaha illallah dan mati di atas pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Allah Ta'ala pilih orang yang takwa kepada dia, pilih dalam keadaan mati pangkuan Nabi dan boleh ucap kalimah la ilaha illallah dan dalam keadaan dijanjikan keampunan. Tak cukup lagi, kemudian hari perkebumian Sa'labah, sahabat pikul jenazah dia, nak pergi kubur. Sahabat pelik tengok Nabi berjalan dalam keadaan jenjeng. Nabi tak jalan tu, Nabi jalan jenjeng. Lakuh kotu warna pelik Nabi jalan warna gitu. Nak tengok ada paku ke ada duri, tak ada. Tanah rata malak, batu-batu tak ada, warna gini. Selesai daripada tu sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi masih ada jenazah Sa'labah, warna mu jalan pelik pada orang lain, tak ada batu, tak ada duri, tak ada apa. Nabi kata, bagaimana aku nak berjalan dalam keadaan betul, sedangkan di hadapan kanan, depan, kiri, belakang penuh dengan malaikat-malaikat yang turun daripada langit untuk mengiringi jenazah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dah nampak malaikat, Nabi nampak. Jadi bila nampak, bagaimana nak berjalan? Bak penuh macam jalan pasal minggu.
Dengan rapat, dengan apa, nak kakak kau ni, takut jerit, betul tak? Tu contoh orang hak jaga mata. Hak tu kalau sisi fiqh kata, tengok dalam keadaan tidak sengaja, dosa dah. Tak dosa, tapi takwa sahabat-sahabat sampai kira satu dosa besar dah pula. Kita bukan apa benda ni, tengok dalam keadaan tak sengaja tengok dah pula kita. Sengelai nak pergi tengok aurat orang. Kali pertama tengok tu rezeki panggil. Tapi dua kali tengok tu bala daripada Allah Ta'ala. Tengah-tengah duduk pinggir jalan lah. Lalu orang puang pun semua dengar punggung poing apa semua. Dengar baju ketak, baju learning. Orang-orang learning ni dah lagi kira dah. Pelik-pelik saja baju. Maka kalau kita tertengok, dah dosa. Tengok pula kali kedua, baru dikira dosa. Ada orang diwak hello kali tengok kali pertama mu jangan alih mata mu tengok amok. Pertama kan tengok. Dia kira bodoh. Ada sama pelik-pelik rasa tengoklah. Tengok apa? Barang haram. Kena bakar mata kan hari akhirat tak saja. Tengok hak halal sudah hak rumah halal. Bini kita halal tak? Halal. Tidak ada aurat antara isteri dan juga suami. Mana ada aurat? Tak daripada ujung rambut sampai ujung kaki, mana ada aurat suami dan isteri. Boleh tengok, nak tengok nak kelebek boleh belaka. Nak kelebek tumi, nak kelebek tiak, nak kelebek lubang singa boleh belaka. Tapi hak halal tambah tengok, nak tengok hak haram juga. Allahu Rabbi. Hak puang cara puang, hak lelaki cara lelaki. Hak puang dah kita ada dak suami, tengok suami kita sudah lah. Ni rela tengok orang lelaki lain suami ada dah rumah. Wallpaper telefon bubuh gambar artis. La ilaha illallah. Wallpaper bubuh gambar suami kita lah. Apa yang gambar bubuh gambar artis penyanyi. Ibu gambar nu punya apa? Pelakon Korea. Amal ini orang puang gila ke Korea. Lepas tu bubuh ni dalam bilik ni penuh gambar-gambar artis Korea saja. K-pop macam-macam. Siap ni wallpaper orang telefon, tubik gambar. Tubik gambar artis kafir tu. La ilaha illallah. Baik buat gambar suami kita. Orang hak lelah cari nafkah, orang yang menanggung dosa kita, orang hak macam-macam berkorban untuk kita. Kita tak ada laki ustaz, buat gambar mak ayah kita. Dan kita tak bini lagi. Baru umur 39. Bubuh gambar mak bapak kita, betul tak? Dah, gambar artis-artis Awak mana jenis kasih ke artis? Kalau lelaki tengok bini kita sudah, balik rumah tengok biar buah. Pasal apa kita nak galak kata tengok hak? Tapi nak awak mana payah cakap sini boleh nak boleh ustaz-ustaz tengok. Mana dah. Takwa tu kurang. Awak mana kita takwa masih ada orang ramai. Takwa lah. Duduk surau. Takwa. Berak tak ada orang nyanda tengok music. Nunggu juara lagu. Tengok drama, tengok tu, tengok ni. Tapi nak awak mana kita terpaksa juga berusaha. Sebab tu kita puasa pada tahun ini, kita nak didik hati kita. Biar jadi hamba Allah yang bersih, suci hati kita daripada dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga tangan, jaga perut ni, kata seorang pengarang. Apa guna kamu berpuasa sedangkan tain berbuka karang berbuka dengan makanan yang haram. Puasa ni. Buka-buka ngehak barang haram. Tak pakai rawat. Termasuk laisa kami apa benda ni? Tidak dipat laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Buka dengan makanan haram ni bukan buka dengan babi celup tepung.
Tak ada orang buka nge. Namun buka benda kagak. Aku buat siap dah. Siap mana pula? Aku hari ni bewak pusing. Aduh. Orang yang pusing bewak pusing. Tak ada orang terlibat dengan gitu. Boleh dikatakan majoriti orang Melayu Islam buka puasa dengan makanan zatiyahnya itu halal. Tapi yang haramnya adalah ma'nawiyah. Buka dengan nasi ayam, buka dengan ayam pusing, buka dengan kambing, buka dengan nasi biryani, buka dengan nebak, tapi pitih daripada sumber yang haram. Inilah yang ramai. Pitih daripada bahan rasuah. Wak beli beras cak arena. Arena pula arena emas, barang-barang, tapi duitnya yang haram. Wak nak nasi garang halal tak? Halal pada zahir, tapi batin dia makan bara api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu lahmin nabata min haram fandaru awla bih. Mana-mana daging yang tumbuh dengan sebab makan haram, maka neraka lebih layak mamah tubuh daging dia pada hari akhirat nanti. Ni kita kena betul balik. Kaya nak kaya belaka, tak ada orang dok anak miskin apa ke dana. Tapi biarlah kaya dalam keadaan kita dapat redha Allah, bukan kaya dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana besar sangat mudarat dengan sebab makan haram. Puasa Tuhan tak terima. Semayang fardu Tuhan tak terima, apatah lagi semayang sunat tarawih. Walau buat jangan cukup komplit. 20 rakaat siap dengan witir pula. Berdirinya lama, rakaatnya lama, sujudnya lama dalam semayang tarawih ni. Sujud kat 3 minggu sujud. Lamanya sujud semayang tarawih. Nak dapat syurga, tapi makan minumnya haram. Kan Nabi cerita kan seorang laki-laki yang berjalan di padang pasir, berdoa kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Tapi Allah tak perkenankan doanya. Bagaimana nak memperkenankan doanya sedangkan makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, serba-serbi haram belaka. Walau dia orang musafir, padahal musafir ni doa mustajab. Kemudian susah pula, apa kedana miskin pula, rambut berdebu-debu. Mana lamanya dia berjalan kaki dalam keadaan susah, berdoa kepada Allah. Allah ni maha kaya, dan kan tak boleh maknanya tolong dia. Bagaimana Tuhan nak tolong? Dia makan yang haram, tak tolong lah. Ada hijab situ, nampak? Maka insya-Allah kita bakat-bakat jaga dah makan minum kita, jaga mulut kita, mata kita, tangan kaki kita, perut kita, kemaluan kita daripada melakukan yang haram, terutamanya dalam bulan Ramadan insya-Allah. Dan kita perbanyakkanlah bulan Ramadan ini insya-Allah dengan perkara-perkara yang boleh menguntungkan kita pada hari akhirat, iaitu dengan perbanyakkan sedekah insya-Allah. Kerana bila ditanya kepada isteri Rasulullah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bulan Ramadan ibadat benda, amalan apa yang paling Nabi parok sekali buat? Aisyah kata tak ada benda lain dah melainkan sedekah. Jadi insya-Allah kita azam dalam hati kita, Ramadan nanti perbanyakkan sedekah. Hak ibadat individu tu individu lah. Hak Quran tu Quran lah. Hak sedekah ni bagi orang ramai ni pakat beri ramai-ramai. Nampak? Buat buka puasa apa semua. Ni dah boleh buka puasa ramai-ramai ustaz. Dah beli buku, kemudian hantar ke jerah-jerah, tak apa kan. Beli maknanya nasi buku dah. Mudah je learning. Hantar jerang sebelah. Esok hantar je ujung tu pula gitu lah. Bagi kawan-kawan apa semua, dah kan nak dapat pahala. Dekat nak buka karang habis mayangsa, kita pergi beli star, boleh 5-16 buku, atau surah, atau ketimah, atau ketwilah. Kalau boleh buat tahun ni insya-Allah, puas hati kita dapat pahala. Mana kita tahu ni Ramadan terakhir kita dah.
kita pun tak tahu. Nampak? Biar di bila Ramadan pada tahun ni insya-Allah kita biar pulung, biar paroklah insya-Allah. Mudah-mudahan membangkitkan semangat hak tukang khabar dan tukang mendengar juga insya-Allah untuk sama-sama pada bulan Ramadan ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diterima akan ibadat insya-Allah. Sebelum saya tutup majlis pada malam ini, ada dua pengumuman. Satu pengumuman, iaitulah rayuan derma pada malam ini. Sebagaimana yang tuan pengurusi sebut tadi, insya-Allah kita akan kumpulkan dana untuk pengurusan dan pembangunan sekolah agama Al-Irsyad di Balut, Kuantan. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk memberi sumbangan, maka bolehlah meletakkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung-tabung yang kita sediakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa sharrihna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khinatil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa 'afina min kulli bala wa 'adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.